Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Firdaus Arsyidis dalam Berita Pagi Sarawak edisi 4 Januari. Komuniti maritim di perairan negeri ini dinasihati supaya sentiasa peka akan keadaan cuaca serta keselamatan sekiranya turun ke laut ekoran cuaca yang tidak menentu ketika ini. Pengarah Maritim Negeri Sarawak Laksmana Pertama Maritim Zin Azman Madzin menerusi kenyataan media berkata, fasa monsun timur laut yang bermula pada 3 November tahun lepas dijangka berterusan sehingga Mac ini menyebabkan tiupan angin yang lebih kencang beserta hujan lebat dan berterusan dari arah timur laut. Laksmana Pertama Maritim Zin Azman berkata merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Meteorologi Malaysia semalam. Amaran angin kencang timur laut berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ketinggian ombak 3.5 meter dijangka di kawasan perairan Sarawak iaitu kategori pertama di mana keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Manakala untuk sektor perkapalan pula, angin kencang timur laut melebihi 60 km sejam dengan ombak setinggi melebihi 4.5 meter. Kategori ketiga dijangka di kawasan perairan laut dalam iaitu berbahaya kepada semua aktiviti pantai, perkapalan, menangkap ikan termasuk pekerja di pelantar minyak dan perkhidmatan feri. Maritim Malaysia menggesa komuniti maritim agar membatalkan hasrat ke laut pada masa ini dan sekiranya keadaan mendesak untuk ke laut, utamakan keselamatan. Nelayan bot kecil terutamanya juga disaran untuk tidak turun ke laut buat masa ini kerana keadaan laut dilihat amat berbahaya dan boleh menyebabkan kejadian ancaman nyawa dan juga harta benda. Maritim Malaysia menyeru agar komuniti maritim bawa bersama peranti pengesan peribadi atau Personal Located Beacon PLB supaya membantu mempercepatkan bantuan di laut jika berlaku sebarang kecemasan di laut atau menghubungi terus talian 999 atau Pusat Operasi Maritim Malaysia Negeri Sarawak di talian 082 43 2544 atau 082 43 2006 yang beroperasi 24 jam. Bertindak awal lebih baik daripada menunding jari di kemudian hari. Itu pegangan dan prinsip kebanyakan penduduk di Kampung Rantau Panjang Kuching untuk mendepani musim tengkujuh. Ketua Kampung Latif Seman yang ditemui pemberita memberitahu lebih 200 ketua isi rumah di Kampung Terbabit pernah dilanda banjir sebelum ini yang berlaku hampir setiap tahun. Oleh itu, persiapan tidak sekadar menempatkan kenderaan di tempat tinggi tetapi juga menyediakan 12 buah perahu dan bot bagi operasi pemindahan penduduk. Ada menyediakan perahu untuk membuat mangsa-mangsa banjir sementara pihak polis atau pihak APM, pihak tentera datang untuk membantu. Kami jawatankuasa sudah menyediakan perahu untuk mangsa-mangsa banjir di Kampung Rantau Panjang. Untuk rekod, kampung ini sering kali ditenggelami air sehingga mencecah lebih 2 meter ekoran daripada kedudukannya yang rendah. Kita jangan menunggu air yang besar, air yang sudah naik, baru kita nak buat pemindahan. Itu kerja kita sudah rasa kata kita membahaya. Bagi pengerusi Majlis Perbandaran Padawan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Gitang, Insinyur Loke Chiang berkata pihaknya telah menubuhkan badan bertindak bagi menghadapi keadaan luar jangka itu. Tambah beliau, ini termasuk menyediakan bot-bot kecil untuk semua kampung yang dijangka terjejas banjir. Sehubungan itu, beliau mengingatkan penduduk agar tidak alpa malah sentiasa membuat persediaan bagi mengelak insiden kehilangan nyawa dan kemusnahan harta benda. Seorang wanita tempatan berdepan tindakan mahkamah kerana membuat laporan palsu bahawa beliau telah menjadi mangsa samun. Laporan polis telah difailkan oleh wanita berkenaan yang berumur sekitar 30-an mendakwa dirinya telah menjadi mangsa samun dalam kejadian yang berlaku pada Ahad lepas kira-kira pukul 9.10 malam di Jalan Wan Alwi, Kuching. Pengadu mendakwa dirinya disamun dua suspek lelaki menaiki sebuah motosikal yang mengacu pisau dan meminta wanita terbabit menyerahkan beg silang miliknya.
hasil soal siasat oleh pegawai penyiasat jenayah terhadap pengadu dan saksi mendapati laporan tersebut adalah palsu dan motif beliau berbuat demikian adalah kerana mahu mengelak daripada membayar denda semasa membuat kad pengenalan baharu. Kertas siasatan kes ini akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya Sarawak hari ini bagi mendapatkan arahan pendakwaan di mahkamah. Pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Mervin Lisa mengingatkan orang ramai agar tidak sewenang-wenangnya membuat laporan palsu kerana tindakan tegas akan diambil terhadap individu yang berbuat demikian. Menerusi kenyataan media, Superintendent Mervin turut mendedahkan sepanjang tahun lepas sebanyak 10 kes telah dikesan dan disiasat atas kesalahan membuat laporan palsu di mana 7 kes melibatkan laporan palsu kes samun dan kesemua kes telah dituduh di mahkamah. Individu yang membuat laporan palsu boleh didakwa mengikut Seksyen 182 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan denda RM2,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pengoperasian semula Universiti Awam dan Sekolah di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia KPTM dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM adalah tertakluk kepada keputusan yang telah diumumkan oleh kedua-dua kementerian. Menurut prosedur operasi standard SOP bagi Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4 Negeri Sarawak yang dikeluarkan semalam, antara yang terlibat termasuk institusi swasta, pusat tahfiz, pusat bahasa dan institut latihan kemahiran. Lain-lain keputusan akan ditentukan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN setelah mendapat nasihat dan persetujuan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Dalam pada itu, seluruh sektor ekonomi, industri dan perkhidmatan dibenarkan beroperasi mengikut syarat pengoperasian. Turut diberi kebenaran ialah kehadiran penonton dalam satu-satu kejohanan dan rekreasi tertakluk kepada 50% kapasiti kawasan atau terhad kepada individu yang telah menerima vaksinasi lengkap COVID-19. Sementara itu, aktiviti kelab malam dan pusat hiburan yang tidak memenuhi syarat lesen yang ditetapkan pihak berkuasa tempatan masih dalam senarai aktiviti yang tidak dibenarkan dalam SOP PPN Fasa 4 Sarawak. Antara lain, aktiviti yang tidak dibenarkan ialah aktiviti secara terbuka yang melibatkan pergerakan dan perkumpulan ramai yang menyukarkan penjarakan fizikal dalam satu-satu masa tanpa kelulusan Kementerian Belia dan Sukan Sarawak. Maklumat lanjut boleh didapati pada laman sesawang atau laman Facebook JPBN Sarawak. Inisiatif kerajaan negeri untuk pemberian vaksin kepada kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah di negeri ini bermula Februari depan disambut baik. Rata-rata masyarakat yang ditemui memberi respon positif dan mengharapkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Bolehlah untuk menyelamatkan dia dari penyakit tu, keluarga dengan makcik sekali, untuk keselamatan semua lah. Mendapat ayat Sarawak tu mestilah cucu dan anak-anak mesti vaksin. Kena sekolah tu penting. Baguslah untuk anak biak yang nak turun sekolah kan. Macam mana kami memang selamatlah untuk setidaknya, memang kebaikan untuk budak-budak, untuk semualah. Mestilah wajib ambil vaksin sebab selamat tu biak tu kurang di rumah. Jadi at least ada vaksin dapatlah kita ngembaknya keluar at least sekejap ke apa ke. Asiklah daknya boring diam di rumah aja. Bagi kami benda tu mendapat kita jaga diri. Anak-anak kita semua, keluarga semua dapat vaksin yang bagus. Bilanya dapat vaksin. Dah ada vaksin lebih senang lagi lah untuk kami orang bergerak. Macam yang pun bagus juga adanya mau beri vaksin dengan biak. Peruntukan untuk biak pun mau dijaga juga, jangan kata orang tua aja, orang biak pun mau dijaga. Biak tu mudah vaksin tu yang dapat kita dapat keluar jalan lah. Ya lah untuk keselamatan dan biak juga lah. Keputusan pemberian vaksin kepada kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah ini dibuat oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian menerusi laman Facebooknya baru-baru ini bersama Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng. Beliau berkata dos vaksin Pfizer BioNTech yang akan diberikan kepada golongan tersebut tidak akan sama dengan dos dewasa. Kes harian baru COVID-19 di Sarawak semalam mencatatkan sebanyak 12 kes.
Menurut kenyataan media harian Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, hanya 3 kes melibatkan kategori 3 dan 4 iaitu jangkitan paru-paru dan memerlukan oksigen. 3 daerah yang mencatatkan kes tertinggi ialah Bintulu dengan 4 kes, diikuti Lawas dan Kapit masing-masing 2 kes. 1 kes kematian turut dilaporkan dengan melibatkan lelaki berumur 78 tahun yang meninggal dunia di Hospital Umum Sarawak. Manakala dalam kenyataan media harian yang sama, PDRM telah mengeluarkan 4 kompaun di Kuching kerana gagal mengimbas kod QR MySejahtera atau mencatat kehadiran sebelum memasuki premis. Sementara itu, 2 lagi kompaun dikeluarkan oleh Majlis Daerah Bau kerana gagal mengemaskini buku daftar pelanggan. Sekian berita pagi Sarawak edisi 4 Januari. Keluarga Malaysia terus patuhi SOP. Jangan leka kerana COVID-19 ada dalam komuniti. Awasi keselamatan sepanjang musim tengkujuh. Yang sahih di berita RTM. Saya Firdaus Idris. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.